Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat Dia, dengan kasih sayang Dia, Allah masih lagi beri kita kesihatan. Allah masih beri kita kesihatan untuk sama-sama kita dapat menghayati kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan syiar Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sama kita sepatutnya rasa bersyukur kerana dengan dengan pengorbanan yang dibuat oleh sahabat, oleh Nabi dan para sahabat dia, Islam telah berkembang dan sampai kepada kita pada hari ini. Jadi kita rasa bersyukur sangat-sangat. Jadi kita kena menghayati kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hari ini kita nak sambung penghijrahan Rasulullah. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita minggu lepas, iaitu layanan orang Yasrib. Orang Yasrib apa dia? Yasrib apa dia? Madinah. Bagus. Ingat pun. Bagus. Okey. Kita sambung buku teks cover muka surat 19. Muka surat 19, Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berasa penyembahan berhala dan ekonomi mereka terancam apabila dakwah Islam di Yasrib semakin mendapat tempat. Maka apabila orang Yasrib telah balik masa perjanjian Aqabah kedua, masa buat perjanjian, mereka telah balik dan telah mengembangkan Islam di sana, maka orang penduduk Yasrib sangat suka akan Islam. Maka makin hari makin ramai yang menganut agama Islam. Maka orang Mekah, orang Arab Quraisy berasa diri mereka terancam. Penjambahan mereka, ekonomi mereka akan terancam dengan dakwah Nabi, yang mana orang sudah makin ramai mengandung Islam di Yasrib, di Madinah. Okey, kita tengok nombor 2. Maka kafir Quraisy bermesyuarat di Darundud. Maka orang kafir Quraisy telah bermesyuarat di mana? Di satu tempat. Nama tempat tu Darundud. Ingat nama tempat tu Darundud. Ni tempat orang kafir Quraisy bermesyuarat untuk membuat pakatan jahat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, adakah perancangan mereka hebat atau perancangan Allah yang maha hebat? Okey. Maka kafir Quraisy bermesyuarat di Darundud merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam penghijrahan, pemuda-pemuda Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh baginda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu bagi memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rancangan jahat kafir Quraisy dan memerintahkan baginda supaya berhijrah ke Madinah. Maka Allah telah mengutuskan malaikat Jibril. Datang kepada Rasulullah, turun ke bumi, berjumpa dengan Rasulullah, memberitahu tentang pakatan jahat yang sedang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dapat tahu, maka Nabi pun ajak ke sahabat setia dia. Siapa sahabat setia dia? Yang membenarkan dia sewaktu orang lain mendustakan dia. Siapa dia? Bagus. Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun berjumpa dengan Abu Bakar, bagi tahu bahawa hari ni mereka malam ni juga mereka akan dia ajak Abu Bakar untuk berhijrah ke Yasrib. Maka Sayyidina Ali telah menggantikan tempat tidur Rasulullah. Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok nombor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya
ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Sur. Menuju ke mana? Menuju ke Gua Sur dahulu. Apabila mereka keluar daripada rumah Nabi, tempat pertama mereka singgah di Gua Sur. Kita tengok berapa hari Nabi duduk dekat situ. Apa yang terjadi dalam gua tu? Okey, kita tengok. Rasulullah okey. Mereka berada di dalam gua tersebut selama 3 hari sebelum memulakan perjalanan hijrah ke Habsyah. Okey. Dalam buku ni dia tak cerita secara detail apa peristiwa yang Nabi berlaku, apa yang peristiwa berlaku ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Apabila Nabi bersembunyi di Gua Sur, apabila orang kafir Quraisy dah ramai dah kepung rumah Nabi ni. Sedangkan masa tu Nabi, orang kafir Quraisy dah kepung. Dalam satu cerita, orang kafir Quraisy dah kepung rumah Nabi. Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Nabi keluar daripada rumah Nabi dengan tak nampak siapa pun, tak nampak. Walaupun rumah Nabi telah dikepung setiap penjuru, tak ada siapa pun nampak. Nabi keluar. Maka Nabi keluar, Nabi ambil pasir yang ada di luar rumah dia, dia tabuh tang kepala orang kafir. Nabi pun keluar, pergi ke Gua Sur. Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Di Gua Sur ni macam-macam peristiwa berlaku. Antara dia orang kafir Quraisy masa tu dah kepung rumah Nabi. Mereka masuk dalam rumah Nabi, mereka pecah pintu rumah Nabi, mereka masuk. Mereka tengok Sayyidina Ali yang berada di atas tempat tidur Nabi. Dia tanya, mana Nabi Muhammad? Mana Muhammad? Sayyidina Ali kata, aku tak tahu. Sayyidina Ali kata, aku tak tahu. Sayyidina Ali pun, maka bila Sayyidina Ali kata dia tak tahu, maka mereka pun terus keluar. Sebab Sayyidina Ali pada masa tu, dia masih lagi budak kecil lagi. Dia masih seorang budak kecil. Dalam umur 10 tahun, 9 tahun macam tu. Maka apabila orang kafir Quraisy pun pergi canang satu penduduk Mekah, siapa yang dapat tangkap Rasulullah, dia akan dapat ganjaran. Maka orang kafir Quraisy sampai betul-betul dekat mana? Dekat Gua Sur. Sampai dekat muka pintu Gua Sur. Maka dengan pertolongan Allah, maka Allah labah-labah buat sarang di muka pintu, di pintu nak masuk Gua Sur tersebut. Maka apabila orang kafir Quraisy sampai, mereka nak masuk dalam Gua Sur tu, mereka dah fikir 2-3 kali. Kalau orang masuk, mesti sarang laba-laba ni pecah. Mesti sarang laba-laba ni pecah kalau ada orang masuk. Tapi sarang laba-laba ni tak terusik. Duk elok dekat muka ni. Duk kat pintu Gua Sur ni. Maka orang kafir Quraisy pun tak jadi. Lepas tu cicak duk ada dalam Gua Sur, duk berbunyi. Cuk 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 cuk. Untuk nak bagi tahu bahawa Nabi ada dalam. Sebab itulah kita disunatkan membunuh siapa? Bunuh cicak. Kita disunatkan membunuh cicak. Okey, kita sambung. Dah duduk dalam 3 hari duduk dalam Gua Sur. Maka Nabi pun apabila tengok keadaan dah aman, keadaan dah elok, tak ada apa-apa dah, maka Nabi pun telah keluar daripada Gua Sur menuju ke Yasrib. Okey. Dalam perjalanan hijrah ke Yasrib, mereka berhenti di Quba. Mereka berhenti di Quba. Apabila dalam perjalanan Nabi nak menuju ke Madinah, ke Yasrib, Nabi telah berhenti di satu tempat yang bernama Quba. Di Quba ni lah Nabi telah membina satu masjid. Masjid ni lah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah. Selalu orang akan ingat masjid pertama dibina oleh Rasulullah, Masjid Nabawi. Tak. Masjid Nabawi, masjid kedua yang dibina oleh Rasulullah. Tapi masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah ialah Masjid Quba. Masjid ni lah yang dibina atas dasar takwa. Kita tengok.
selama beberapa hari dan telah mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam. Telah mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid tersebut dikenali sebagai Masjid Quba. Okey, kita tengok muka surat 20. Setibanya di Yasrib, Rasulullah bersama-sama orang Islam yang lain disambut dengan penuh kegembiraan. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Yasrib, sampai di Yasrib, orang Nabi tak sangka-sangka. Orang berduyun-duyun. Ada yang panjat pokok, ada yang panjat bangunan, duduk di pintu gerbang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka bernasyid, Tala'an badrun alaina min saliyati wada'. Sampai habis. Mereka bernasyid menyambut akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustaz ada cerita dulu, masa first kita belajar hijrah Nabi masa layanan orang Yasrib, masa video Ustaz yang pertama mengenai layanan orang Yasrib kan, Ustaz ada cerita mengenai untuk berlaku adil, Nabi untuk berlaku adil, Nabi singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ustaz ada cerita kan. Okey, ini kita cacatan ringkas. Cacatan ringkas. Okey, kita tengok catatan ringkas sebagai nota untuk kita. Nabi SAW meninggalkan rumah, bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Bagus. Meninggalkan Mekah, memulakan perjalanan ke Madinah. Tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal, duduk di situ duduk dalam 2-3 hari. Dalam 2-3-4 hari, sementara tunggu Sayyidina Ali sampai. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Semasa di Quba, Nabi telah bina satu masjid dipanggil Masjid Quba. Masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah. Kemudian kemudian Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah. Tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah, di Yasrib pada 12 Rabiul Awal. Okey, kita tengok sekilas info. Pada peringkat awal kedatangan Rasulullah di Madinah, baginda telah menukarkan nama Yasrib kepada Madinah. Baginda juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, habis dah kita tajuk ni. Maka insya-Allah kita akan sambung minggu depan mengenai persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.